Dan saya kata dalam live saya beberapa hari yang lepas, minggu lepas kot, saya bercakap tentang bagaimana duit 10,000 itu boleh menyelesaikan masalah ekonomi. Sekarang ini, negara kena fikir daripada aspek untuk kita nak kembangkan ekonomi. Bukan kembangkan, untuk kita kekalkan momentum ekonomi. Rakyat akan fikir bagaimana dia nak sustain himself for the next 12 months. Negara kena fikir macam mana dia nak dampen atau macam mana dia nak sustain the ekonomi supaya kalau dalam keadaan crash kita tak jatuh teruk. Kalau dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni turun tapi tak terus turun yang teruk. Kita tak nak yang turun teruk sampai kita tak boleh recover. Kita nak turun tetapi kita boleh recover. Semalam ada seorang ketua AMK, dulu dia timbalan lah tapi sekarang dia ketua AMK, Putatan call saya. Dia tanya bang, dia kata, saya nak bagi tahu abang ni, dia kata, apa dia? Saya tak setuju kalau 10,000 itu semua orang boleh keluar bang, dia kata. Saya setuju kalau kita orang yang layak je bang, dia kata. Contohnya orang apa nama ini dia call saya ni sebelum keluar statement ni tau. Lepas dia call tu terus keluar statement ni. Dia kata, saya setuju kalau orang yang buang kerja atau ditangguh gaji, mereka dia layak keluar. Saya cakap dia macam ni. Dia kata, dia macam ni. 10,000 yang dikeluarkan tu untuk tolong rakyat, yes, itu satu. Bagi saya, terbaik sebenarnya bukan duit KWSP. Kerajaan bagi 10,000. Cash. Tetapi of course, kerajaan tak ada duit. Itu diakui sendiri oleh Zafrul. Okey, kalau kerajaan tak ada duit, kita keluarkan duit 10,000. 10,000 itu, kenapa saya kata kita boleh keluarkan untuk semua yang mempunyai akaun maksimum 10,000. Ini kata maksimum 60,000 tadi kan. Okey, maksimum 60,000 dengan kiraan itu. Bagi saya kiraan itu okey. Tak ada masalah. Kenapa ada dua ni? Sorry. Kiraan itu tak ada masalah. Kiraan tersebut tidak mempunyai masalah. Tetapi apa masalahnya? Apa yang saya nampak, kalau kita restrictkan kepada beberapa golongan sahaja, dalam kes ni 2 juta ahli sahaja, adakah dia memberi satu multiplier effect kepada ekonomi? Adakah dia memberi multiplier effect kepada ekonomi? 2 juta pengguna, kalau dikeluarkan, dijangkakan lebih kurang dalam artikel tersilap saya, kerajaan menjaga, saya tengok tadi, saya baca dalam 30 bilion atau kurang daripada 30 bilion atau is it less than 30 bilion? I have to Google. WSP jual aset. KWSP akan menjual aset untuk membiayai pengeluaran pencarum dan akan menyaksikan sekitar 45 bilion keluar daripada dana persaraan tersebut mulai tahun depan. So dijangkakan 45 bilion akan dikeluarkan daripada persaraan. Okey. 42 bilion, whatever bilion. Saya kata kalau dan 42 bilion tu, I don't think kalau 2 juta untuk 42 bilion. Tapi tak apalah. For the sake of argument, kita letak 42 bilion. Kalau sekiranya dia keluar tu 2 juta untuk 42 bilion, is it enough untuk ada multiplier effect pada ekonomi? Sebenarnya kerajaan bukan kena fikir daripada segi, kita tak boleh bagi duit ni sebab kita tak ada duit. Dia bukan masalah tu. Kerajaan sepatutnya fikir daripada aspek, adakah duit itu boleh bagi lonjakan kepada ekonomi. Sebab itu saya kata, kalau sekiranya nak bagi duit KWSP, terbaik sebenarnya bagi kerajaan bagi duit 10,000. Tetapi kerajaan tak ada duit, okey, dia bagi KWSP. Semua pencarum KWSP boleh keluarkan duit tersebut. Kalau macam tu, if we are talking about 100 billion. 100 billion. So be it, 100 billion. Katakanlah kita talking about 100 billion. Let's talk about 100 billion. 100 billion ni dipanggil multiplier effect. Dia adalah besar kepada kerajaan, kepada negara. Saya kata kenapa? Bayangkan, di dalam Keynesian punya economic theory, dia ada dipanggil sebagai C tau, consumer consumption ataupun consumer spending. Bila consumer spend, bila kita ni, rakyat ni spend, kita akan spend, dia akan bagi akan menggerakkan, menjanakan roda ekonomi. Kawan saya kata, dia kata, sebab apa saya tak setuju semua orang boleh keluar. Nanti dia beli iPhone lah, nanti dia beli rokok lah, nanti dia beli kereta lah, nanti dia beli motor lah. Saya kata, tak apa. Dia nak beli apa dengan duit tersebut, tak ada masalah. Sebab apa sahaja yang dia beli, kecuali dia beli barang illegal lah. Macam dia beli dadah ke, dia beli underground punya rokok ke yang tak ada bayar tax. Semua benda yang dia beli yang menghasilkan tax akan menghasilkan multiplier effect kepada ekonomi. Dia akan menghasilkan multiplier effect kepada ekonomi. Kalau macam tu, habislah KWSP. KWSP takkan bankrupt, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, dia dijamin oleh kerajaan. Kedua, aset dan juga aset KWSP ni mencapai almost 1 trillion.
Pelaburan juga, aset dia dalam bentuk pelaburan dan juga tunai dia hampir mencapai 1 trilion. Kalau tidak silap saya 800 billion. Dia tidak akan memberikan efek yang terlalu besar kepada KWSP. Ya, dia akan mengurangkan untung KWSP dalam satu jangka masa pendek, tetapi dalam satu jangka masa panjang dia boleh menyelamatkan ekonomi negara. Itu satu kaedah yang kita boleh nampak sekarang ini. Tetapi kenapa tak boleh nak gunakan kaedah tersebut? Yang pertama, macam kalau kita baca dekat sini, kita jelas bahawa sebenarnya betul dan tak salah pun KWSP. Majoriti duit kita tidak ada dalam bentuk cash. Dia adalah dalam bentuk aset, pelaburan. Ada pelaburan jangka pendek, ada pelaburan jangka panjang yang mana KWSP kena cairkan. Dan pencairan tersebut dia akan ambil masa. Some will take days, some will take weeks, some will take months, some will take years. Dia bergantung kepada jenis-jenis aset tersebut. Tetapi apa yang berlaku itu akan memberikan impak kepada ekonomi dan ini kita nak. Sebab kita tak tahu, saya kata, kita tak tahu bila masa ekonomi kita ni akan pulih, bila masa COVID ni akan pulih. Bayangkan kalau sekiranya hari ini 1,000 lebih, bayangkan benda ini berlarutan for another 12 months. 12 bulan lagi kita dalam keadaan PKP. Bagaimana dengan ekonomi kita? Kita tak sanggup menghadapi krisis ekonomi 1997. Macam mana kita nak? Ini 7 month ni, 7 bulan ni kita kehilangan 2 bilion satu hari bila tutup 3 bulan. Sekarang ni ada kemungkinan PKP lagi sekali. Tapi bukan seluruh Malaysia, dia di tempat-tempat yang terpilih saja. Ada kemungkinan.